Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Suria dan rakan-rakan. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang tugasan dua kami, iaitu bangunan Louvre Piramid. Saya akan mulakan dengan sejarah pembinaan Louvre Piramid. Pada tahun 1981, pemilihan François Mitterrand sebagai Presiden Republik Perancis telah membawa banyak perkembangan yang tidak dijangka bagi Louvre. Beliau menggandakan pelaburan dalam seni dan mengumumkan bahawa Louvre adalah keutamaannya. Pada tahun yang sama, beliau mengumumkan projek Grand Louvre yang akan merangkumi reka bentuk semula muzium dan penambahan ruang. Pada tahun 1983, François Mitterrand secara peribadi telah menjemput arkitek Cina Amerika iaitu Yo Min-fei dan memberinya komisen untuk memodenkan Louvre. Yo Min-fei dilantik untuk membangunkan pintu masuk muzium kerana menampung jumlah pengunjung yang semakin meningkat dan menyusun semula kawasan dalaman muzium. Dialah yang mereka bentuk Louvre Piramid dan pintu masuknya dibuka pada bulan Mac 1989. Pada masa sekarang, Louvre Piramid telah menjadi salah satu tarikan pelancong di Perancis. Lokasi Louvre Piramid terletak di Paris, Perancis. Saiz bangunan Louvre Piramid ketinggiannya adalah 21.6 meter. Sisi bagi tapak segi 4 tepak adalah 34 meter. Luas permukaan tapak adalah 1000 meter persegi. Bangunan ini terdiri daripada 603 segmen berbentuk rhombus dan 70 segmen berbentuk segitiga. Fungsi bangunan Louvre Piramid antara tujuan awalnya ialah dibina untuk menghubungkan tiga sayap utama Louvre melalui satu pintu masuk tunggal. Antara fungsi khususnya seperti menawarkan perasaan yang menakjubkan kepada pengunjung baru ketika melihat reka bentuk bangunan ini. Selain itu, menawarkan ruang untuk perkhidmatan pelawak, memberi cahaya kepada ruang bawah tanah supaya kelihatan lebih menarik dan dapat menerangi koleksi-koleksi muzium yang berada di bawah. Selain itu, terdapat tempat penerimaan tetamu, kawasan fungsional dan jaringan koridor agar pengunjung dapat mengakses koleksi seni dengan mudah. Fungsi utama bagi Louvre Piramid ialah sebagai pintu masuk utama ke muzium dan juga telah menjadi mercu tanda bagi kota Paris. Ini antara contoh gambar bangunan Louvre. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang bentuk geometri yang terdapat pada Louvre Piramid. Louvre Piramid terdiri daripada banyak bentuk geometri yang menarik. Seperti yang kita boleh lihat, terdapat bentuk piramid 4 sisi, segitiga, rhombus dan juga segi 4 sama. Pertama sekali, struktur Louvre Piramid adalah piramid segi 4 sama kerana ia mempunyai asas segi 4 sama dan 4 sisi segitiga. Selain itu, Louvre Piramid ini mempunyai 5 bucu dan 8 bilangan sisi. Dan titik teratas sekali adalah dipanggil puncak. Yang seterusnya, bentuk geometri yang terdapat pada bangunan Louvre Piramid ini ialah rhombus. Bentuk rhombus ni boleh dilihat di permukaan segitiga piramid. Rhombus ialah sebuah parallelogram yang mempunyai panjang sisi yang sama. Semua sisi dia mempunyai panjang sama. Penjuru sebuah rhombus juga saling membelah antara satu sama lain. Dan sudut bertentangan bagi sebuah rhombus adalah sama, manakala jika kita tambahkan sudut bersebelahan, ia akan sama dengan 180 darjah. Selain itu, terdapat segitiga di permukaan bangunan Louvre Piramid. Jenis segitiga ini ialah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ialah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Dan sudut bertentangan bagi segitiga ni adalah sama.
Yang terakhir sekali, bentuk geometri yang terdapat pada bangunan ini ialah segi empat sama, iaitu square. Okay, bentuk ini terdapat pada permukaan, iaitu base bangunan tersebut, yang menghubungkan empat segitiga untuk membentukkan sebuah piramid. Okay, segi empat sama ni dia mempunyai empat sisi yang sama dan juga empat sudut yang sama. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan mengenai konsep geometri. Love piramid dikatakan sebuah piramid segi empat sama kerana ia mempunyai tapak yang berbentuk segi empat sama dengan keluasan 1156 meter persegi, anggaran 1000 meter persegi dengan panjang sisi yang sama iaitu 34 meter. Ini telah dibuktikan dengan teorem 8.1.2 yang menyatakan bahawa luas segi empat sama yang panjang sisinya E ialah A sama dengan E kuasa 2. Semua bucu pada tapak tersebut bersambung dengan satu titik yang dipanggil puncak. Ketinggian dari puncak ke satah bertentangan yang menghasilkan sudut tegak 90 darjah ialah 21 meter. Apotam bagi tapak piramid ini ialah 17 meter di mana ia merupakan garisan segmen yang dilukis dari pusat sesuatu poligon ke sisi yang lain serta menghasilkan sudut tegak. Bagi piramid biasa dengan panjang apotam 17 meter dan berketinggian 21 meter, ketinggian selain menepati teorem Pythagorean iaitu h kuasa 2 sama dengan a kuasa 2 tambah h kuasa 2. Oleh itu, ketinggian selain ialah 27 meter. Luas sisi bagi piramid biasa dengan ketinggian selain 27 meter dan perimeter tapak 136 meter ialah L sama dengan 1/2 HP. Oleh itu, luas sisi ialah 1836 meter persegi. Daripada luas sisi ini, kita boleh dapatkan jumlah luas iaitu jumlah luas sama dengan luas sisi tambah dengan luas tapak di mana luas sisi ialah 1836 meter persegi dan luas tapak ialah 1156 meter persegi. Oleh itu, jumlah luas ialah 2992 meter persegi. Tapak bagi piramid adalah berbentuk segi empat sama. Jadi, jejari bagi segi empat sama ialah separuh dari pepenjurunya. Pepenjuru segi empat sama menepati teorem Pythagorean. Oleh itu, jejari bagi tapak ini ialah 24 meter. Daripada panjang jejari ini, kita boleh dapatkan panjang tepi sisi. Panjang tepi sisi menepati teorem E kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah R kuasa 2. Oleh itu, panjang tepi sisi ialah 32 meter. Daripada teorem 9.2.4, kita boleh dapatkan isi pada piramid dengan menggunakan formula V sama dengan 1/3 BH di mana luas tapak ialah 1156 meter persegi dan ketinggian 21 meter. Oleh itu, isi padu love piramid ialah 8092 meter padu. Terdapat 603 keping bentuk seperti belian pada 4 permukaan segitiga piramid yang mana ianya diperbuat daripada kaca. Anggaran 151 keping bentuk ini berada pada setiap satu permukaan sisi segitiga piramid. Bentuk ini merupakan bentuk rhombus kerana mempunyai semua sisi yang sama serta mempunyai dua pepenjuru yang bersilang dan membentuk sudut tegak. Seterusnya, terdapat 70 kepingan kaca yang berbentuk segitiga sama kaki pada 4 permukaan segitiga piramid. Ianya terletak bersebelahan dengan kepingan kaca yang berbentuk rhombus. Anggaran 18 keping bentuk ini berada pada setiap satu permukaan segitiga piramid. Bentuk ini dikatakan segitiga sama kaki kerana ianya adalah separuh daripada bentuk rhombus. Rhombus ialah parallelogram yang mempunyai dua sisi bersebelahan yang sama. Oleh itu, sisi segitiga yang bersebelahan dengan rhombus adalah sama. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan 2.3 iaitu keratan rentas. Dalam bidang geometri, keratan rentas ialah satu jasad dalam ruang 3 dimensi dengan satah. Atau kata yang lebih mudah untuk difahami ialah keratan rentas ini merupakan potongan objek kepada hirisan-hirisan. Louvre piramid merupakan salah satu contoh yang berbentuk polyhedron. Seperti yang kita tahu,
kerata rentas bagi polihedron ialah poligon. Jadi disebabkan leveri piramid berbentuk piramid yang bertapakkan segi empat sama, kami dapati kerata rentas bagi leveri piramid ialah poligon berbentuk segi empat sama, segi tiga sama kaki dan juga trapezoid. Kerata rentas yang pertama iaitu poligon berbentuk segi empat sama diperoleh apabila kerata rentas dilakukan selari dengan dasar leveri piramid. Poligon berbentuk segi empat sama ini mempunyai 4 sisi dan juga 4 bucu. Keempat-empat sisi yang membentuk poligon ini mempunyai kepanjangan yang sama dan keluasan bagi kerata rentas ini akan menjadi semakin besar apabila ia mendekati dasar leveri piramid dan akan berkurang apabila ia menjauhi dasar leveri piramid. Kerata rentas yang seterusnya ialah poligon berbentuk segi tiga sama kaki diperoleh apabila kerata rentas dilakukan berserenjang dengan dasar dan melalui puncak leveri piramid. Seperti yang kita sedia maklum, poligon ini mempunyai 3 bucu dan juga 3 sisi, di mana 2 daripada sisi ini mempunyai kepanjangan yang sama dan akan membentuk kaki kepada poligon tersebut. Keratan rentas yang ketiga iaitu poligon berbentuk trapezoid diperoleh apabila kerata rentas dilakukan berserenjang dengan dasar tetapi tidak melalui puncak leveri piramid. Seperti yang kita sedia maklum, trapezoid mempunyai 4 sisi dan juga 4 bucu, di mana 2 daripada sisi ini adalah selari antara satu sama lain dan hasil tambah sudut bagi dua bucu trapezoid yang bersebelahan tetapi tidak berada pada pangkal yang sama ialah 180 darjah. Kerata rentas berbentuk trapezoid juga diperolehi apabila kerata rentas yang dilakukan itu tidak berserenjang maupun tidak selari dengan dasar leveri piramid. Kerata rentas ini juga tidak menyentuhi dasar bangunan tersebut. Kerata rentas yang terakhir iaitu poligon berbentuk pentagon diperolehi apabila kerata rentas yang dilakukan tidak berserenjang maupun tidak selari dengan dasar serta ia menyentuhi dasar leveri piramid. Poligon pentagon mempunyai 5 bucu dan juga 5 sisi. Hasil tambah bagi semua sudut pendalaman bagi poligon pentagon ialah 540 darjah. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai kerata rentas. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosalina binti Ramzi di 201910885662. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan kesimpulan. Love Piramid siap dibina pada tahun 1989 di Paris oleh seorang arkitek Cina. Love Piramid merupakan sebuah piramid segi empat sama kerana mempunyai tapak berbentuk segi empat sama. Ia dibina sebagai pintu masuk utama ke Muzium Louvre sekaligus menjadi mercu tanda kota Paris pada masa kini. Terdapat 4 bentuk geometri yang dikaji pada Love Piramid. Antaranya ialah piramid, segi empat sama, rhombus dan segitiga sama kaki. Kesemua bentuk geometri ini dikaji dari segi kepanjangan, bentuk kerata rentas, luas serta isi padu menggunakan teorem yang telah dipelajari. Kesimpulannya, bentuk geometri yang dipelajari dapat diaplikasikan dalam pembinaan bangunan menggunakan ukuran panjang, sisi, bucu, apotem dan juga jejari. Struktur pembinaan Love Piramid menggunakan sistem statika bangunan tinggi yang mana bentuk segitiga sebagai rangka utama. Bentuk segitiga bersifat lebih stabil dan lebih kukuh
berbanding bentuk geometri yang lain. Selain itu, truss system juga diaplikasikan pada love pyramid yang mana ia dapat menahan daya tahanan lateral dan mudah untuk membuat perhitungan dari segi beban luaran, saiz bangunan dan tegangan dalaman. Akhir sekali, dinding tirai kaca yang digunakan pada love pyramid dapat mengurangkan berat bangunan sekaligus mempunyai transmisi cahaya yang baik, yang mana ia dapat memberi pencahayaan yang baik pada waktu siang sekaligus memberi pencahayaan yang baik untuk kemudahan bawah tanah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.